Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Yang Terhormat Major Jeneral TNI Dedi Suryadi, Komandan Jeneral Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kopassus TNI AD. Yang Terhormat dan rombongan berada di negara ini bagi lawatan rasmi selama 3 hari bersempena dengan eksersis petir sakti yang sedang dilaksanakan dan melibatkan Regimen Pasukan Khas Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Kopassus TNI AD. Majlis menghadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman, menyertai Yang Terhormat Tuan Yang Terutama Dr. Ahmad Ubaidillah, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara Brunei Darussalam. Kebawah Duli Maha Mulia berkenan menerima menghadap Yang Terhormat Major Jeneral TNI Dedi Suryadi. Turut hadir Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat menghadiri Asia Pacific Economic Leaders Meeting AELM yang akan berlangsung pada 15 hingga 17 November 2023 di San Francisco, Amerika Syarikat. Amerika Syarikat adalah tuan rumah bagi Asia Pacific Economic Cooperation APEC pada tahun 2023 yang membawakan tema mewujudkan masa depan yang berdaya tahan dan mampan untuk semua. AELM yang akan dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden Jr., Presiden Amerika Syarikat sebagai pengerusi APEC bagi tahun 2023 adalah sebahagian daripada APEC Economic Leaders Week AELW dan akan mengakhiri tempoh Amerika Syarikat selaku tuan rumah APEC. APEC telah ditubuhkan pada tahun 1989 sebagai forum ekonomi serantau untuk memanfaatkan saling kebergantungan yang semakin meningkat di Asia Pasifik dan untuk mempromosikan perdagangan dan pelaburan yang bebas, adil dan terbuka. Ahli-ahli pengasasnya ialah Australia, negara Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepun, Korea, Malaysia, New Zealand, Filipina, Singapura, Thailand dan Amerika Syarikat. Asia Pacific Economic Leaders Meeting AELM yang pertama telah dipengerusikan oleh Amerika Syarikat di Black Island, Washington pada 20 November 1993. APEC terdiri daripada 21 ekonomi di rantau Asia Pasifik iaitu Australia, negara Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Republik Rakyat China, Hong Kong, China, Indonesia, Jepun, Republik Korea, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Republik Filipina, Persekutuan Rusia, Singapura, Chinese Taipei, Thailand, Amerika Syarikat dan Vietnam. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtari Billah Ibni Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan menerima menghadap Yang Terhormat Major Jeneral TNI Dedi Suryadi, Komandan Jeneral Kopassus TNI AD. Majlis menghadap berlangsung di Qasar Al-Mizan. Hadir Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima menghadap Yang Terhormat Major Jeneral TNI Dedi Suryadi, menyertai Yang Terhormat Tuan Yang Terutama Dr. Ahmad Ubaidillah, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara Brunei Darussalam.
1,103.28 kg sampah berhasil dikutip semasa kempen kebersihan sempena sambutan peringati Hari Ulang Tahun penukaran nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan kali ke-53 tahun. Dianjurkan oleh Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, kempen juga melibatkan penyelarasan bersama beberapa agensi kerajaan antaranya Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi serta pemilik-pemilik bangunan, penyewa-penyewa premis perniagaan dan beberapa persatuan bukan kerajaan. Pelancaran kempen disempurnakan oleh Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Kumpulan Petindak Legal and Enforcement, Jawatan Kuasa Induk Isu-Isu Kebersihan JIIK dan Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan selaku pengerusi Kumpulan Petindak Stakeholders Awareness and Stewardship JIIK. Juga diadakan perasmian papan-papan tanda menjaga kebersihan. Kempen dimulakan dengan penyampaian sijil kepada Wakil Green Brunei dan Wakil Zero West Brunei. Kempen meliputi kawasan sepanjang tebing Sungai Mengelait mulai persekitaran promenade kawasan Sungai Mengelait Gadong sehingga Jambatan Dayang Siti Hamidah Gadong dan kawasan sekitarnya. Kempen diharap dapat meningkatkan kesedaran orang ramai tentang pentingnya menjaga kebersihan bagi memastikan ibu negara sentiasa bersih dan bebas dari sebarang pencemaran. Pertandingan video anjuran Pusat Promosi Kesihatan antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kesan negatif penggunaan rokok elektronik atau vape terhadap kesihatan khususnya dalam kalangan belia. Pemenang pertandingan tersebut menerima hadiah pada majlis penyampaian hadiah di Pusat Promosi Kesihatan Commonwealth Drive. Penyampaian mock cek wang tunai disempurnakan oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Bagi mencipta video pendek, Matters of Choice dengan video Vape Trap dan Syahmi Saifuddin dengan video berjudul Codename No Vape dipilih sebagai pemenang. Manakala Haziq Anik dengan video bertajuk Sebab Kawan Aku Merana, Ar-Rijal min Smalhab dengan video Belia dan Vape dan Pacimian video berjudul Biasa Sudah dipilih sebagai pemenang video pendek yang memiliki jumlah perkongsian dan suka tertinggi di akaun media sosial Pusat Promosi Kesihatan. Sebelas peserta terdiri daripada pengamal industri akademik dan hospitality diiktiraf sebagai penilai kebangsaan ASEAN dalam pentadbiran hotel setelah menematkan latihan selama 6 hari. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap di Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan. Latihan bertujuan memberi kesedaran serta pengiktirafan kemahiran dan kelayakan profesional pelancongan di samping meningkatkan daya saing tenaga kerja pelancongan di negara Brunei Darussalam. Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan mengiktiraf kepentingan dalam menyediakan perkhidmatan berkualiti kepada pengunjung dan pelancong antarabangsa. Bagi memberikan kesedaran dan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja, Biro Kawalan Narkotik menganjurkan peraduan melukis poster sempena Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dan pengedaran dadah haram 2023. Peraduan diadakan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Kokurikulum Kementerian Pendidikan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Ali Udin bin Haji Abdul Rahman, Pemangku Setiausaha Tetap Pendidikan Turas Kementerian Pendidikan. Bertemakan belia berwawasan tanpa dadah, peraduan dibahagikan kepada kategori sekolah menengah atas yang dijuarai oleh Awang Muhammad Akmal Darwish bin Kamaluddin dari Mahad Islam Brunei. Sementara kategori sekolah menengah bawah dimenangi oleh Awang Tiong In Hoi dari Sekolah Sri Mulia Sarjana.
Dalam usaha meningkatkan kesedaran dan kefahaman mengenai prinsip maqasid syariah, Kementerian Halih Walgama meneruskan taklimat kefahaman maqasid syariah dalam pengurusan dan pentadbiran negara Brunei Darussalam kepada penghulu-penghulu mukim, ketua-ketua kampung dan ketua-ketua rumah panjang di daerah Blaid. Majlis taklimat diadakan di kediaman rasmi Pegawai Daerah Blaid. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keugamaan Kementerian Halihwal Ugama. Objektif taklimat antara lain mengukuhkan pelaksanaan prinsip maqasid syariah dalam sistem pengurusan dan pentadbiran organisasi di samping memupuk kesedaran dan penghayatan prinsip maqasid syariah dalam kehidupan beragama, beraja dan bernegara. Dalam pengurusan pentadbiran awam di negara Darussalam dan pada tahun 2020 dan 2021. Usaha mengukuhkan keluarga yang harmoni dan sejahtera antara intipati Jaulah Fiqh Al-Usrah di dua tempat berasingan dengan tema pendekatan pendidikan kekeluargaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke arah melahirkan keluarga harmoni negara sejahtera. Jaulah Fiqh Al-Usrah diungkayahkan oleh College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB. Kefahaman mengenai asas akidah dan prinsip asas sunnah dalam membina kehidupan keluarga yang rahmah serta berkat antara disentuh semasa taklimat bagi pegawai dan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri. Taklimat disampaikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Sementara itu, taklimat bagi pegawai serta kaki tangan Kementerian Pendidikan diadakan di Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isri. Taklimat disampaikan oleh Awang Rahman bin Haji Ajak, penolong pensyarah Pusat Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Turas Kupu SP. Acara akan diteruskan sehingga 25 November ini. Sempena Bulan Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa mengukayahkan kegiatan tamu bahasa. Aktiviti bertujuan menyebarluaskan pengetahuan dan memantapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara, membincangkan isu-isu semasa berkaitan bahasa Melayu di samping memantapkan penggunaan bahasa Melayu, istilah-istilah baru dan tulisan Jawi yang menjadi ciri identiti bahasa Melayu. Aktiviti secara maya itu dipengerusikan oleh Dayang Hajah Saryani binti Haji Ishak, Pemangku Timbalan Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam. Pengisian acara termasuk pembentangan mengenai kajian asas buku lanang berladu lanang. 34 orang terdiri daripada pegawai dan kaki tangan kementerian serta jabatan-jabatan kerajaan dan orang perseorangan menyertai bengkel fotografi selama 5 hari sempena sambutan Bulan Bahasa 2023. Bengkel diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Bengkel yang diungkayahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan adalah sebagai satu upaya jabatan bagi memberikan ruang dan peluang kepada jurugambar tempatan khasnya dan masyarakat amnya untuk meningkatkan lagi kemahiran serta kepakaran dalam seni fotografi. Antara pengisian bengkel, bimbingan serta penerangan, perbincangan dan latihan. Saya akan dapat mengenali dan mempelajari sejarah fotografi di negara Brunei Darussalam, dan juga saya akan dapat mempelajari kemahiran bidang fotografi dan juga bertukar-tukar idea bersama para jurugambar yang lain. Harapan saya memperkembangluaskan pengetahuan saya mengenai fotografi ini dan dapat mempelajari segala teknik-tekniknya lah. Dalam memanfaatkan masa lapang setelah selesainya musim peperiksaan penilaian sekolah rendah, 41 pelajar tahun 6 Sekolah Rendah Muda Hashim Tutong mengikuti bengkel pewaris pucuk bangsa. Bengkel diadakan di Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong. Bengkel dianjurkan oleh Persatuan Ibu Bapa Guru sekolah berkenaan dengan kerjasama Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong. Antara pengisian bengkel termasuk mempelajari bahasa Tutong dan aktiviti kraft tangan. Melalui bengkel seumpama ini, para pelajar dapat mempelajari bahasa Tutong, salah satu bahasa etnik yang ada di negara ini. Sebagai pelapis bangsa
untuk turun-menurun dan dapat mempelajari salah satu bahasa etnik yang ada di negara Brunei Darussalam dan agar ianya tidak pupus di telan zaman. Berita luar negara, Menteri Luar Arab Saudi Putera Faisal bin Farhan berkata, sebarang perbincangan mengenai masa depan Gaza hanya perlu mengenai gencatan senjata serta-merta. Berucap pada sidang kemuncak luar biasa gabungan negara-negara Arab Islam mengenai Gaza, Putera Faisal juga menegaskan bahawa gencatan senjata merupakan tuntutan negara-negara Arab dan Islam. Has clearly shown that it is unable to live up to the expectations of the international community and that reform is absolutely necessary. But I believe that with the collective will of the Arab world and the Muslim world, and as His Excellency the Secretary General pointed out, the number of countries and the size of these countries, we have the weight to be able to push in that direction. And I am sure that we will do all that we can and that... Berita sukan, Kasuka Ar-Rauda muncul juara Liga Futsal Brunei 2023. Saingan Liga menutup tirainya malam tadi dengan perlawanan akhir Liga antara Kasuka Ar-Rauda dengan pasukan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei yang berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Kasuka Ar-Rauda menang 5 gol berbalas 4. Kasuka berjersi biru lebih dahulu mendahului soal minit kedua menerusi Muhammad Reza Rahmania. 5 minit kemudian, MS ABDB berjaya menyamakan kedudukan 1-1 hasil sepakan percuma Muhammad Abdul Azim Zaini. Selang seminit kemudian, awangku Muhammad Izzaham Ali Shah Mizan, pengiran Matali, berjaya menggandakan gol buat MS ABDB untuk kedudukan menjadi 2-1. Pada minit ke-13, Kasuka berjaya menyamakan kedudukan 2-2 hasil jaringan Muhammad Reza Rahmania. 4 minit kemudian, MS ABDB kembali di depan 3-2 menerusi awangku Muhammad Jamatatul Ali Shah Rizan, pengiran Matali. Bersambung di babak kedua pada minit ke-24, awangku Muhammad Izzaham Ali Shah Mizan, pengiran Matali, menyumbat gol keempat MS ABDB. Selang seminit kemudian, Kasuka merapatkan jurang gol menjadi 3-4 hasil jaringan awangku Muhammad Nazrul Mubin, pengiran Duraman. 2 minit sebelum masa berakhir, Muhammad Reza Rahmania berjaya mencatat hat-tricknya sekaligus memuktamadkan kemenangan Kasuka Ar-Rauda 5-4 ke atas MS ABDB. Penyampaian hadiah dan piala disampaikan oleh Haji Muhammad Rosfazilah bin Haji Yusli, Timbalan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan.